Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikurniakan kelapangan dan kesihatan, sehingga dengan asbab itu kita dapat berhimpun, berkumpul sama-sama dapat menunaikan solat subuh berjamaah. Inilah tujuan daripada sahur. Jadi mana dah sahur, dia tak sambung tidur. Ada yang sahur sambung tidur. Itu alamat nak alamat nak telajak orang panggil. Alhamdulillah, sehingga ini Allah beri kita kesihatan untuk meneruskan puasa. Jadi hari ini puasa yang keberapa ni? Bila nak raya? Berapa hari lagi nak raya? Dia tanya raya. Puasa yang ke? Dah masuk 10 akhir dah. Ada yang merancang-rancang untuk melakukan amalan, bersiap-siap melakukan amalan, menambahkan amalan, memperbanyakkan amalan untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ya. 10 malam akhir ini kita menggandakan, melipat gandakan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam membangunkan atau mengejutkan ahli keluarga dia. Bila malam 10 akhir ni, dia bangun dan dikejutkan ahli keluarganya. Tuan-tuan mengejutkan ahli keluarga ke ahli keluarga kejut tuan-tuan? Ahli itu isteri lah gitu. Suami ni, suami kejut isteri ke isteri kejut suami? Kedua-dua tak terkejut. Dua-dua tak terkejut terlepas sahur lah. Jadi tuan-tuan, ada baki lagi kita Ramadan ni, merasa sedih, merasa sayu, ya, ke hujung-hujung ni. Kalau orang Melayu dia sedih sebab nak raya, tak boleh balik kampung tu kalau orang Melayu. Jadi dikata jangan pasang lagu balik kampung, sedih ni. Tak boleh balik kampung, tak boleh balik Kelantan dah. Tak boleh balik Kelantan dah. Sedih, jangan pasang lagu balik raya. Orang Melayu ni dia sedih tu. Jadi bila sedih tu dia pun bila raya nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lagu dia lagu sedih. Nangis belaka, dengar lagu raya menangis belaka. Ingat nangis insaf. Rupanya menangis sebab tak boleh balik. Orang Arab dia takbir tak lagu tu. Sebab takbir tu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tu cerita perang Ahzab tu. Takbir tu cerita perang Ahzab tu. Allah menghancurkan tentera Ahzab. Jadi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia takbir dia macam nak perang. Orang Melayu dia takbir sedih. Ya. Dia takbir sedih. Jadi alhamdulillah, kita di dalam bulan Ramadan ni, marilah kita merebut peluang mencari keberkatan di dalam bulan Ramadan. Ya. Banyak sebenarnya khazanah-khazanah yang tidak ada pada bulan yang lain dikurniakan pada bulan Ramadan.
Jadi bulan Ramadan ni sebenarnya nyawa kita. Nyawa pada kehidupan kita dan nyawa pada ibadah kita. Ibadah kita ya. Kata Ustaz Azhar Idrus kata apa? 11 bulan Maghrib tunggu kita. 11 bulan yang lain Maghrib tunggu kita. Bulan Ramadan ni dia pelik sikit. Kita tunggu Maghrib. Without fail. Without fail. Kita tunggu Maghrib. Lepas tu Ustaz Azhar kata lagi, dia terbalik juga. Ya. Kata syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Dia kata dah. Jadi dia kata bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Kenapa nak baca Quran bulan Ramadan? Bacalah Quran pada bulan-bulan lain. Bulan Ramadan buat apa baca Quran? Bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Bulan Ramadan bulan yang kita lipat gandakan lagi bacaan Al-Quran. Macam tu. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Bulan sedekah pada bulan lain. Bulan Ramadan bulan yang kita lipat gandakan sedekah. Lagi banyak sedekah. Lagi banyak buat. Kerana keberkatan tu banyak turun pada bulan Ramadan. Induk dia Lailatul Qadr. Tuan-tuan kalau letih, kalau musafir, kalau letih, kerja kuat, membanting tulang lah kerjanya kan. Kerja keras, ataupun musafir, ataupun sakit, maka tak ada masalah. Ayyamam ma'dudat. Hari yang ditentukan, hari bulan Ramadan ni, kalau kita ni musafir, dalam Quran sebut, kalau sakit, maridan, au ala safarin, atau bermusafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, bolehlah ganti pada hari lain. Boleh ganti puasa tu pada hari lain. Tak apalah berbuka, boleh ganti pada hari lain. Tapi nak ganti pada hari lain, tak sama. Tak sama. Sebab tu dia kata, kalau berpuasa khairul lakum, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa juga tu lagi bagus. Kalau musafir boleh berbuka, kalau sakit boleh berbuka. Tapi kalau puasa juga itulah lebih baik. Sebab nak ganti pada hari lain, al-maklumlah puasa di bulan Ramadan ni dia lebih mudah sebenarnya berbanding dengan puasa di bulan lain. Korang mana tahu? Bini korang tahu? Bini korang tahu macam mana susah dia. Bini aku pun tahu juga. Ada setengah isteri ni, dia asal bulan Ramadannya dia bersalin. Cuba bayangkan. Ada satu makcik tu datang bayar peterah. Ustaz, saya nak bayar pidyah. Berapa makcik? Entahlah Ustaz, saya anak 8, dia kata. Semuanya bersalin bulan Ramadan. Tak pernah ganti sampai sekarang. Jadi dia bayar pidyah 10,000 dia bayar. Berdebam 10,000 dia bayar. Tak tahulah Ustaz, tapi makcik kena ganti juga makcik. Ndok larat dah lah makcik, dia kata. Tak larat dah lah makcik. Tua dah. Asal beranak bulan Ramadan. Asal bulan Ramadan beranak. Dia pandai target dia. Laki dia pun tak kerti nak target. Dia main taram saja. Dah makcik tu 8 anak dia. Bayangkanlah dah bertahun-tahun dah. Anak yang besar dah umur berapa dah. Dah tua dah dapat cucu dah. Tak boleh nak ganti. Jadi dia nak mengganti di luar bulan Ramadan tu seksa tuan. Tuan-tuan mana tahu. Tuan bukannya teman dia puasa. Dia puasa sendiri-sendiri je. Tapi kalau tuan nak puasa, kalau tuan-tuan nak puasa, ajak dia teman. Nah, dia nak masak lagi, apa lagi? Tak? Betul? Mak-mak oi. Kakak-kakak betul nak mengganti tu kan. Susah. Dia nak masak untuk tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan makan depan dia. Tuan-tuan puasa sunat. Lebih sunat lagi membuka puasa bila member ajak ngetih. Sunat dia kata, member ajak ngetih sunat berbuka dia kata. Mana sunat buka puasa.
Dia dah puasa sunat, kawan ajak mengetih. Bukan jemput kenduri, jemput ngetih pun tak tahan. Susah ya nak ganti puasa di bulan lain. Sebab apa? Tidak ada suasana. Tidak ada suasana. Kecuali orang yang kuat, orang yang mantap ya. Susah. Jangan ingat senang. Sebab tu satu lagi, keberkatan di bulan Ramadan tu tidak ada di bulan lain. Tak sama, walaupun ganti tapi tidak sama. Tidak sama ya. Tuan-tuan, kalau terlepas main tarawih kan, tak boleh ganti dah. Tak boleh ganti dah. Nak qada bila? Mana ada ruang nak qada dah. Semain tarawih. Kalau tak tarawih tu pakai tak ada dah lah. Besok pakai tepuk dahi dalam kubur, tepuk dahi. Sebab bila mati, Allah SWT bila mati seorang tu, Allah Ta'ala akan tayangkan. Dia tayangkan amalan-amalan yang patut-patut kita senang dah buat, tapi kita tak buat. Patut-patutnya kita buat, tapi tak buat. Pelik saya melihat orang dia tumbuh tarawih, tapi dia tak semayang ba'diyah isyak. Pelik sungguh saya. Ramai di masjid tengok, duduk je. Apa hal dia orang ni? Semayang tarawih tu, tercokoh tunggu situ. Tapi ba'diyah isyak tak semayang. Rugi betul. Nanti bila dah mati nanti, Allah rugi tak buat. Senang 2 rakaat je. Tak buat. Itu pasal manusia bila mati dia nak minta hidup balik. Sebab ada amalan-amalan yang senang-senang tu dia tak buat. Kerana apa? Tak ambil endah pun. Nampak benar tak ambil endahnya. Nampak benar dia semayang tarawih itu ialah semayang adat. Orang semayang, aku semayang lah. Sebab dia bukan rajin pun semayang sunat. Tanda tak rajin semayang sunat, dia tak nak buat pun semayang ba'diyah isyak. Tak buat. Dekat masjid Sepah tengok. Saya duduk belakang, saya kan kutip peterah. Duduk belakang tengok, apa pasal dia orang ni tak semayang? Tapi kita tak bolehlah paksa dia kan. Tapi rugi sungguhlah dia. Kerana semayang tersunat ba'diyah itu dia diganjari pahala fardu di bulan Ramadan, tapi dia tak nak buat. Itu dia. Tak tahulah macam mana perasaan dia. Saya pun tak nanya. Mungkin juga nak kena tanyalah, kenapa awak tak sembahyang ba'diyah isyak isyak ba'diyah. Padahal senggang tak ada, tunggu dia duduk menong. Orang sekarang tak termenong, dia menengok ni. Banyak kerja je. Duduk kat masjid tu kepala tak ada. Duduk daripada belakang tu, cuba tuan-tuan ambil gambar, tak ada kepala. Rupanya kalau hari Jumaat ramai orang tak ada kepala. Tak ada kepala. Pasal apa? Lentuk ataupun menengok benda ni. Jadi kita rebut peluang ya. Peluang amalan-amalan sunnah ni nak meraih keberkatan di dalam bulan Ramadan. Ni ada 10 ni. 10 ni dia lagi bisa. Dia lagi power, dia lagi berganda. Kerana di dalamnya terkandung Lailatul Qadar. Pada kebanyakan pendapat mengatakan demikian, iaitu 10 akhir. Tuan-tuan perasan tak hari ni 10 akhir? Perasan tak? 10 akhir ni tak tahulah. Kalau 10 awal dulu kecoh masjid. Wah, nak bagi nombor lah, apalah, kecoh lah. Lepas tu sampai setengah tak payah bagi nombor dah. Tak tutup pun pagar dah. Tak ada yang datang dah. Mungkin ada cadangkan nak buat shift, 2 shift. Ni dah 8 dah, yang cap 8 dah balik ni. Nanti siapa yang nak yang cap 8 kemudian nak masuk lagi boleh. Tuan-tuan buat 8 tuan-tuan, tak ada sunnahnya. Dia kata sunnah buat 8. Alasan dia sunnah tu jaga. Pasal apa? Nabi buat 8 balik sambung. Kita buat 8 tutup witir dah. Cepat tutup witir. Tutup witir dah. Balik sambung tak? Sambung. Tuan-tuan saya percaya sambung. Sambung. Kalau mazhab lain sembahyang tarawih 30. Ya. Boleh nak buat. Masuk saja paruh pada Ramadan, tengok dah lengang dah. Tak ada ya. Tak ada dah sibuk-sibuk dah. Dia sepatutnya masuk 10 akhir tu kita gembur balik. Kalau di Mekah sana 10 akhir tu padat macam haji. Padatnya macam musim haji. Orang Arab dia pergi umrah,
Orang Arab dia pergi umrah bulan puasa. Bulan puasa memang dia orang turun. Ramainya macam musim haji. Kerana itulah pahala sunat diganjari pahala fardu kan. Maknanya dia dapat ganjaran haji. Nak ambil kesempatan itu. Ini kita kena ada berkira-kira dia panggil. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Mana barang siapa yang berpuasa, melakukan puasa Ramadan ni imanan, penuh keimanan, dia yakin ini perintah Allah. Dia yakin ini perintah Allah. Dia yakin inilah Allah fardu ke atas dia, sebab tu dia buat, bukan sebab adat. Sebahagian kita berpuasa sebab adat. Yang puasa sebab adat ni nampak? Dah, nampak? Dia puasa sebab adat nampak? Nampak? Dia berbuka tepat. Berbuka puasa, makan tu tepat. Tapi maghribnya entah ya entah tidak. Entah maghrib sampai sejam. Duk melenggar lagi puasa berbuka puasa dekat KFC kan. Mana nak cari surau nya? Buka puasa dengan makwa pula tu. Mana nak cepat-cepat dengan makwa kan? Awak naik motor dengan makwa dengan naik motor bini lain. Naik motor bini kan laju kan. Kan sampai nak terbang bininya kan. Ini naik motor dengan makwa kan slow kan, nak lama peluknya tu. Mana boleh nak cepat-cepat. Maghrib tidak, aurat tidak, tak jaga aurat, tapi puasa. Itu kategori puasa adat. Jaga Jadi imanan, kita berpuasa tu kerana keimanan. Wahtisaban dan wahtisab hisab, kita kira-kira, kita buat kira-kira. Kita hitung macam mana amalan kita, macam mana susun, apa nak buat ni malam 10 akhir ni, apa nak buat Quran kita nak susun macam mana, nak baca, nak khatam kan. Kalau orang perempuan dia lebih laju bacanya, sebab dia kena khatam sebelum datang tamu, betul kan? Sebelum tamu ziarah kan, tamu bulanan ziarah, dia kena khatam dulu. Ni dah berapa kali khatam dah ni? Ada orang 3 kali khatam. 10 pertama dah khatam dah, 10 kedua dah khatam dah, 10 ketiga khatam lagi. Isteri demo dah khatam dah, demo tak khatam lagi. Susah ustaz nak baca mana ada susah, dalam handphone ada Quran. Tapi kalau boleh baca, dia duduklah baca dengan tertib. Itu dia tuan. Jadi kita buat kira-kira. Kalau begitu dengan penuh keimanan dan penuh berkira-kira, dihitung, dia congak-congak macam mana. Lailatul Qadar ni kata malam ni, malam besok, malam ganjil lah apa semua. Ditunggu Dia susun amalan dia. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka kalau begitulah, orang ini akan mendapat keampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keberkatan dia. Jadi marilah kita ada beberapa amalan, amalan sunnah. Jadi kalau kita nak raih keberkatan ni, kita menghidupkan sunnah. Ada beberapa amalan yang menjadi sunnah, amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, iaitu kita lihatlah, jangan kita berpuasa semangatnya di awal, hujung dia masuk semangat raya, puasa dah mula hilang. Jangan, rugi. Raya tak payah fikir, dia automatik, dia pandai. Raya ni kenapa? Dia beli baju baru je raya ni, tu je. Dia beli baju baru dah kira raya dah tu. Ada kuih sikit dah kira raya dah tu. Tapi kalau nak bersesak-sesak itu dah lebih lah, menghias-hias itu sederhana tak apa, jangan berlebih. Kerana yang lebih utama iaitu menghidupkan malam-malam. Salah satunya ialah bersahur. Saya bersahur ustaz. Kau bersahur kau buat apa? Pukul 3 pagi ustaz. Pukul 3 pagi tu bukan sahur namanya. Itu kau ulang makan. Dah makan berbuka, dah makan more, pukul 3 saat lagi tak ada tahap apa dia borak ni, makan lagi. Dah siang tak boleh makan, jadi dia balas malam. Pukul 3 pagi bersahur.
Nanti kalau dia pukul 3 pagi bersahur, nanti dia bangun, dia lapar balik. Udah lepas sahur tidur. Lepas sahur jangan tidur. Jadi sahur bukan pukul 3 pagi. Sahur ni sebenarnya bukan makan tu. Sahur ni sebenarnya waktu. Wabil ashari, ya. Dan di waktu sahur, iaitu sejam, setengah jam sebelum subuh tu sahur. Jadi waktu sahur, sahur ni kalau kita fikir makan saja, itu namanya puasa adat. Dah malam bulan lain dia tak bangun makan malam tu. Gila apa nak bangun makan malam. Bangun. Dah, itu puasa adat. Waktu sahur sebelum makan, kenapa nak makan sahur? Kerana itu memang sunnah Nabi, kita nakkan tenaga, kita nak mengisi tenaga untuk persediaan kita berpuasa, dan dia dituntut melewatkan sahur itu. Kalau kita subuh pukul berapa? Pukul berapa? 5.50. 5.50. Jadi kita makanlah 5.30 tu kita makan. Lewatkan. Tapi sebelum 5.30 tu pukul 5, solatlah dulu. Gitu. Dua rakaat pun jadilah. Tahajud dulu. Kemudian kita tilawah sikitlah, mengaji sikit semuka. Kemudian dalam Quran disebut wabil ashari hum yastaghfirun. Ini ciri-ciri orang yang al-muttaqin, orang yang bertakwa. Dia beristighfar di waktu sahur, dia beristighfar. Amalan yang disebut dalam Quran tepat disebutnya. Waktu sahur mereka tu beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur, bukan makan. Makan tu nanti istighfar dulu. Nanti baru makan, agak dalam 20 minit tu kita makan. Makan yang bertenaga banyak, ambil yang benda-benda yang berkhasiat dan bertenaga untuk kita tahan. Ini sunnah. Tapi sahur itu sendiri ialah bukan diisi dengan makan sahaja. Dan sahur itu bukan ada di bulan puasa saja. Sahur itu di bulan lain pun ada sahur. Dan bulan puasa dididiknya kita dengan makan, alhamdulillah. Boleh kata semua orang lah taat dan patuh lah pasal makan kan. Itu kata makan ni tak payah diajar. Kalau suruh doa, suruh semayang, kena ajar. Jenuh tarik, penuh sah pun jenuh tarik. Mari penuh sah depan, jenuh. Susah nak panggil lah. Kalau masjid lagi lah. Walaupun disebut wa iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik ni kalau bangun semayang tu dia bangun malah-malah je. Tapi kalau kat masjid tu malah-malah je dia bangun. Dah datang masjid pacak belakang. Bila kita qamat tu lengguk sebiji macam Quran sebut. Qamu kusala. Mereka tu bangun malah-malah. Malah-malah. Itu PL sikap munafik. Sikap orang munafik. Pacak terus. Bila qamat je, kalau orang muda dia bangun, dia bangun laju sikit. Orang tua-tua dia kena bangun awal sikit. Sebab dia nak bangun ketika qamati solat kan. Ini dah habis la ilaha illallah, dia relax lagi. Ni nak semayang ke tidak? Bangun dengan malas-malasan. Wabil asharihum yastaghfirun, ya, maka mereka bersahur. Jadi bersahur itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham, Allah Taala nak didik kita supaya bangun subuh. Bangun subuh. Dah. Jadi lepas sahur jangan tidur. Ni tak tahulah yang tak datang kat antar tidur agaknya. Dia sambung balik. Jangan tidur. Kita terus cuci gigi dan standby untuk subuh. Jadi diajar sebulan ni untuk bekalan 11 bulan. Orang Islam tu dia bangun sejam lebih awal daripada waktu subuh, tak kira bulan puasa atau bulan tak puasa, sejam awal dia sudah bangun. Ini kalau kerana dunia, bangun terpacak dia. Nak pergi hari ni nak pergi buat lawatan, kata macam anak kita kan, sekolah ada buat lawatan, bangun terpacak dia. Siap awal lah. Tapi kalau tak ada hari Ahad, siap dia tak bangun, puas kejut tak bangun. Jadi Allah Ta'ala ajar kita dengan makan. Makan tak payah hajak.
Nak suruh penuh soft depan puas mengajak. Kalau nak suruh makan tak payah ajak, pandai dia buat soft. Dia buat soft. Automatik, tak payah dia seru-seru. Jadi kita kena pandang yang lebih daripada itu tentang sahur. Maka selain daripada bangun sahur, elok jugalah. Eloklah, pasal ni sunat tu sebut kata elok tu. Tapi kalau orang yang muqarrabin, dia sunat tu dia umpama wajib, ya. Maka dia melakukan solat tahajud paling kurang 2 rakaat. Membanyakkan doa di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, masalah banyak tapi doa tak ada. Kalau jumpa dia muka masalah je, tapi doa tak ada. Mengeluh je manjang. Inilah masa nak berdoa. Sebelum berbuka puasa, berdoa. Sebelum masa sahur, berdoa. Malam, berdoa. Setiap-tiap lepas sembahyang waktu, berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berdoalah. Kita ni kan banyak masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, banyak bil maintenance tak bayar lagi, ya Allah. Bagilah duit banyak sikit, ya Allah, nak bayar bil maintenance. Ada sebut bil maintenance lah, ya. Sebab dekat sini ada bil maintenance, saya tak ada bil maintenance. Ya. Yang ditangguh-tangguh tak bayar tu pasal senang, kata kawan dia, pergi besar zakat, kata dia. Minta dengan zakat. Bila zakat cek, tengok gaji awak 4,000 sebulan, dah tak lulus. Dah tak lulus kan, dah dia ngamuk angkat zakat. Bayarlah, hutang dah bayar, ya. Hutang dah bayar. Doa lah, minta, ya Allah. Inilah masa minta, ya Allah, ya Allah lah. Masa, setiap masa, ya, setiap masa perbanyakkan berdoa kepada Allah, ya. Doa di sisi orang yang berpuasa itu adalah mustajab, ya, mempunyai kedudukan yang istimewa. Kerana puasa itu amalan ni, kalau kita nak amal, orang kata nak amal ilmu kebal, mana? Siapa nak ilmu kebal? Nak ilmu kebal pun kalau berpuasa, kan? Tengok India, tengok orang Hindu tu kan, dia nak cucuk wel-wel kan, dia puasa dulu, lepas tu cucuk tak sakit, dia kata. Kalau disusuli dengan puasa, mana doa tu dia makin tajam, makin mustajab. Dia makin mustajab kalau diiringi dengan puasa. Kalau orang Jawa dia ada puasa mutih je, puasa mutih Jumaat Kliwon. Ya, betul je. Malam Jumaat Kliwon, siang tu puasa, malam tu beramal, tak tidur malam, tak boleh tidur. Esok bila sedar pagi esok, dah habis amalan tu, sedar pergi kat pokok kelapa cabut. Wah, dapat ilmu gagah panggil. Contohlah. Tapi beramal kerana duniawi itu tidak adalah ni. Kita beramal kerana Allah. Tapi nak ceritanya, mustajab doa ketika berpuasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka, doanya mustajab. Jangan baca doa makan saja. Tapi buka, baca doa buka puasa, baca doa makan. Habis doa yang lain-lain, doa kesusahan kita yang lain, duk menung panjang doa ni bang, dah 2 minit ni bang, abang banyak masalah. Bacalah segala masalah kita. Dan yang lebih utama ialah kita doa tu jangan ditinggalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu baca doa itulah yang malam tu, yang kita tarawih tu kan, kita ulang tu, dekat siang hari pun kita boleh baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca 2 tu, doa yang manusia jadi harapan pada manusia ni, pada kita sebagai hamba ni. Doa minta syurga, doa jauh neraka. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu diulang-ulang. Setiap waktu diulang-ulang, ya. Kerana itu minta ampun kepada Allah dan minta jauh daripada neraka. Minta syurga dan minta jauh daripada neraka, ya. Antaranya lagi iaitu amalan memberi makan orang berbuka, bersedekah lah ni, ya, bersedekah, belanja orang. Nanti ini nak belanja. Ini kita kena ada kira-kira, wa ihtisaban, kira-kira
agak-agak kita rancang nak bagi sedekah, nak bagi makan orang berbuka ni. Kalau kita bagi makan orang berbuka, kata Nabi, walaupun setengah daripada walaupun setengah ataupun biji tamar tu kan, bila Nabi menyebut tentang kelebihan berpuasa ni, sahabat dia bertanya, ya Rasulullah, kami ni semua bukanlah orang berduit, nak bagi makan orang berbuka mana ada. Nabi kata, walaupun seteguk air, walaupun sebesar biji kurma, sebesar buah kurma, bagi, maka pahala orang tu kita dapat. Jadi ini kita nak meraih ganjaran yang besar. Kita set lah hari ni nak bagi pada 10 orang, maka kita dapat gandaan 10 pahala orang berpuasa. Kita sendiri ada pahala berpuasa, 10 orang yang kita beri makan tu ada ganjarannya yang kita dapat tanpa mengurangkan pahala dia. Ini keberkatan dia. Berkat ni makna melempah, tuan-tuan. Jadi bulan lain tak ada, bulan ni melempah. Kita bagi dia RM1 kata dia buat berbuka, tapi jangan bagi duit ya. Bagi duit takut dia beli rokok pula. Rokok tak dikira buka. Rokok tak dikira buka. Belilah makanan ke apa. Belanja set kan. Belanja makan. Jadi dapat ganjaran yang besar yang tidak ada pada bulan yang lain. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan sedikit pun daripada pahala orang itu. Ini satu kelebihan, gandaan, barakah dia panggil ya. Dan pada menyegerakan berbuka, menyegerakan berbuka inilah dia kata sebelah bulan maghrib tunggu kita ya. Maka bulan puasa ni kita tunggu maghrib. Sebenarnya bukan tunggu maghrib, tunggu berbuka. Udah dia berbuka, maghribnya lambat juga. Maghribnya lambat juga. Tak kena juga. Berbuka 1 biji, 2 biji, 3 biji buah tamar, teguk air, pergi sembahyang maghrib lu, sambung makan lepas maghrib. Tapi kalau dah tua-tua macam ni, jangan makan lebih-lebih lah. Makan lebih-lebih nanti udah nak terawih, awak asyik ulang tandas aja. Orang pergi masjid, duduk kat saf, awak asyik ulang tandas. Tak malu ke? Tak? Ada setengah ulama kata, malulah kalau asyik ulang tandas ni, nampak benar banyak makannya. Tu satu kuat makan, bila kuat makan dia asyik ulang tandas, banyak masa buang dalam tandas. Kena pula waktu azan, sakit, kucil masuk tandas. Eloklah masa tu setan banyak ramai-ramai ke tandas, awak pun ke tandas. Sama-sama setan masuk ke tandas. Sebab setan kan bila azan kan dia lari ke tandas. Dia lari menyorok di tandas. Bila azan. Itu kita nak kena. Jadi menyegerakan berbuka ini adalah sunnah. Ini satu kelebihan ya. Jangan lupa meniatkan. Kita kena ada niat itu. Kalau tak, kita nanti terlepas saja. Time berbuka tu lah kita masuk tandas, nak mandi, nak apalah. Time tu. Ya. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Ya, bila mana menyegerakan berbuka ni jadi satu perkara yang kita kena smart dalam fikiran kita. Segera berbuka. Ya. Segera berbuka sebenarnya latihan kepada segera nak semayang maghrib, semayang maghrib. Rasulullah akan berbuka dengan beberapa biji kurma rutab sebelum dia melakukan maghrib, semayang maghrib. Makan kurma udah, dah. Nanti jangan makan kurma tengok yang lain. Jadi kalau berbuka tu hidangan yang lain tutup dulu, jangan buka, nanti menyelerakan. Macam budak-budak kita nampak makan rasa macam nak makan kan, macam budak-budak. Kita dah tua-tua ni tak payahlah. Makan kurma 3 biji sudah. Kemudian pergi semayang maghrib. Maka baginda berbuka dengan beberapa biji kurma sebelum melakukan maghrib. Jika tidak menemukan biji kurma, dia akan minum air berapa teguk air. Begitu. Dan antara perkara yang mengundang barakah lagi iaitu bukan sekadar kita menahan lapar, mengawal nafsu, kita juga saling mengingatkan pada kebaikan.
Saling mengingatkan kepada kebaikan, berpesan-pesan. Kita duduk borak kan. Aku dengar, dia kata, aku dengar kawan kita tu, ni puasa ni Mat, kau ni dah batal puasa kau ni. Makan daging saudara sendiri. Mengumpat tu makan daging saudara sendiri. Jadi sudah, barang siapa mengumpat sudah batal pahala puasa dia. Pahala puasa batal. Puasa, dia puasa sampai ke petang, pahalanya sudah batal. Jadi makna dia lapar dan dahaga sajalah yang dia dapat. Tak dapat apa. Jadi kita kena sering mengingatkan, nasihat menasihati. Sekarang senang je, copy paste je kan. Copy paste. Apa dia panggil, forwarded many times. Forward je lah nasihat-nasihat tu. Yang lebih power lagi, kita berdepan lah. Nasihatkan dengan kebaikan. Bukan sekadar menahan makan, menahan lapar, menahan nafsu, juga mengawal, menahan nafsu daripada melakukan perkara-perkara buruk, menyegerakan solat. Kita nasihatkan kawan-kawan kita. Yang pergi beratur belakang kedai mamak pas drive-thru kan. Kedai mamak ada drive-thru. Banyak orang lalu kat belakang. Orang tua-tua lalu belakang, budak tak lalu belakang kan. Rupanya ada drive-thru. Kedai mamak 24 jam ni, mula bulan puasa dia 24 jam buka juga. Udah kena tangkap, saya Cina mah. Dia buat mata sepek itu. Dan mengaku Cina pula, murtad jadinya. Dan mengaku Cina bukan Islam. Mudah rupa macam Cina, bertukar pula orang. Jangan, kita nasihatkan. Udahlah tua-tua janganlah buat kerja macam budak-budak katalah. Budak-budak senang je, dia mandi macam tu kan. Air paip kan. Telan. Gitu. Siapa buat gitu? Masa kecil-kecil tu. Bulan puasa. Kalau yang senyum tu dia buat tu. Saya buat gitu. Masa kecil-kecil tu. Kita dahaga kalau tidur rumah simen kan, melempar atas simen panas kan. Sekarang ni senang, buka peti ais. Buka peti ais. Macam dalam iklan tu. Tak dulu tak, tua-tua pergi beratur. Apalah tua-tua macam budak macam perangai kata. Tak tahan lapar. Tak tahan lapar. Malu. Jadi kita kena, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak lagi memerlukan dia untuk meninggalkan makan dan minum. Engkau tahan makan minum buat apa? Engkau puasa buat apa? Kalau sudah kita bercakap bohong, kalau sudah mengumpat, kalau sudah berlawak kan. Lawak tak boleh ke? Lawak orang Kelantan. Orang Kelantan lawak ni bohong kan. Pelawak mu ni. Mana bohong kan? Mana kerja pelawak tu kerja dia bohong kan. Pelawak mu ni makna kata bohong. Kalau dah bohong, buat kerja dusta, dah Allah tak berajat lagi pada menahan lapar dan dahaga itu. Hadis riwayat. Maka cuba kita jadikan bulan ini sebagai titik tolaknya agar kita berhati-hati. Zaman sekarang dia tak ada mulut. Orang sekarang menulis dah tak cakap pakai mulut. Orang sekarang menulis cakap pakai tekan. Share. Orang sekarang macam tu. Jadi hati-hati. Sekarang ni macam-macam isu kan. Macam-macam isu kita bertumpang sekaki. Tak payah kita apa orang panggil masuk share dalam tu ya. Kemudian antara keberkatan yang juga yang kita boleh boleh raih daripada bulan Ramadan ini, as-saumu junnah dipanggil. Puasa ni perisai. Puasa perisai. Puasa itu perisai, penahan. Maka menahan amarah kita. Memang Nabi ajar, dalam Islam dia ajar menahan marah. Orang ajak gaduh, kita cakap dengan orang tu, tuan, aku ni puasa tuan. Aku ni puasa. Jadi puasa tak boleh gaduh. Nanti gaduh lepas raya. Nak gaduh lepas raya. Bulan puasa kita menahan amarah kita. Ini suatu kebaikan. Maka janganlah dia berkata-kata kotor atau berbuat bodoh. Buat kerja bodoh. Ramai orang buat kerja bodoh. Buat kerja bodoh. Yajhal dipanggil. La yarfusu wala yajhal.
Apabila ada orang yang memeranginya, nak ajak gaduh atau mencaci makinya, maka kita cukup balas. Ya, share, ditembak ikut WhatsApp, cakap aku puasa oi. Aku puasa. Tapi tak tahan juga cakap aku puasa. Maki, lama-lama kita terbalas makinya. Maka dianjurkan supaya kita sentiasa menjaga emosi. Emosi dengan orang lain tak ada, kita ni tak ada. Kita ni emosi dengan anak bini kita lah. Dah. Anak bini kita. Jaga, jangan marah-marah. Para isteri pun jangan marah-marah. Memang sebelah bulan tu dia asyik marah kat suami dia. Sebab suami dia ni tak ada benda yang reti. Semua benda tak reti, semua benda nak kena cakap. Bayar bil kena cakap, ambil anak kena cakap. Kalau tak cakap, lupa dia ambil anak dia. Marahlah bini dia. Ada. Orang lelaki mana pandai buat kerja, dia pandai satu je, pergi pejabat balik pejabat. Orang perempuan multitask. Bayar bil pun dia bayar. Ambil anak, hantar anak, beli itu. Minta maaf lah orang lelaki dah. Sebab orang lelaki sekarang ni dah makin rapuh dah. Kualiti dah kurang. Mungkin kurang makan tongkat ali, tak tahulah. Makan tongkat ali tu semangat kejantanan tu lebih sikit. Kita jaga bini kita, ini bini kita jaga kita. Kata balik tu. Dah macam tu pun nak menambah juga. Macam itu pun nak menambah juga, padahal dia tu bini dia jaga. Nah, ada satu kes tu, ni kisah benar ya. Dia kahwin satu lagi, bini nombor 2 tu jaga dia. Macam mana? Malam giliran bini kedua dia pergi ambil dengan kereta rumah bini pertama. Esok bini kedua tu hantar balik. Dah bertahun-tahun buat gitu, baru diungkitnya. Saya ambil dia, ustaz, saya hantar dia rumah bini. Dia relax aja, betul lah. Betul lah dia ni kata. Udah cerai dah. Bini dia ceraikan dia. Ya, bini dia ceraikan dia lah. Dah geram tak tahan, nama bini dia main kayu 3 lah. Cari jantan lain. Lama dia tengok tak tahan, dia ceraikan. Begitu cara kadang-kadang. Cara orang sekarang lah macam itulah. Cara tak betul lah tu. Tapi berlaku macam itu kerana tidak ada kejantanannya. Jadi menahan kita dengan puasa ini, emosi kita, menahan marah, menahan diri daripada menghamburkan kata-kata cacian. Dan pada menghidupkan malam-malam, ya, 10 malam akhir ni kita perhebatkan lagi lah. Jangan kira nak tidur je lah. Tidur ni dikurangkan. Ikat kain. Orang lelaki ikat kain. 10 malam Rasulullah SAW ikat kain. Ikat kain tu mana tidak menggauli isterinya. Ikat kain. Walaupun uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Mana tak salah pun bulan-bulan puasa siang tak boleh. Siang jangan buat pasal. Awak bukan puasa sehari pun tak mampu, nak puasa 2 bulan turut-turut. Tu dia. Ada satu orang tu dia datang bayar fitrah. Tiba-tiba dia nak bayar juga. Saya ingat nak bayar fidyah. Saya nak bayar kafarah, ustaz kata dia. Bayar kafarah. Bila berlaku? Saya kata. Bila berlaku? Berapa ustaz? Kena bagi 60 orang pakai miskin makan. Puasa memang tak larat. Tak boleh, tak larat. Jadi 60 pakai miskin sekali kenyang. Jadi kira sekali kenyang RM10 lah sekali makan lah. Jadi 60 600 lah. Dia pun nak keluar 600. Dia kata, ni nak buat apa ni? Nak bagi 600 daripada ustaz. Oh, kau sedap, aku yang kena. Aku yang kena cari 60 orang pakai miskin. Kerja aku pula. Tak ada, 1,200. RM10 tu runner punya upah. Tu dia. Runner punya upah lah. Engkau lah pergi cari 60 pakai miskin bagi. Kau bagi aku 600. Aku punya kerja cari macam mana? Penat lah aku berpuasa ni kan. 1,200. Baru aku nak buat kerja. Dia tahu engkau sedap, aku yang kena buat kerja. Buat lagi kerja, 1,200 boleh. Nanti ada runner datang. Kita mana pergi bagi. Nak bagi dia bukan macam fidyah. Fidyah kita boleh selonggok pada satu orang. Kalau kafarah ni kena cari 60 orang. Bagi RM10, RM10, ataupun kita beli makan bagi sebungkus. Kena kenyang. Dia nak mencari dia. Terkejut dia. Dah. Tapi kita bijaklah sikit, kita buatlah majlis. Buat majlis, bagi makan 60 orang makan.
Nak ajar lah tu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ikat kain 2/3 malam. Ini mula pada malam lah kita persiapkan diri untuk sentiasa bangun malam ya. Kerana di dalam 10 malam akhir itu terdapat satu malam yang dipanggil malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni insya-Allah kita lalulah setiap malam di bulan Ramadan tu, terutama di malam akhir. Jangan miss. Jangan spot-spot. Malam 21, malam 23, malam 25, jangan spot-spot. Tiap-tiap malamnya kita bangun. Kalau boleh daripada satu Ramadan tu, bangunlah. Tiap-tiap malam tu pasti akan terkena dengan malam tu. Jadi malam tu buat malam-malam buat apa? Mengajilah, berzikirlah, berqiyam tahajud. Kalau dah buat 8 tu balik tu tak salah buat 8. Buat 8. Sini buat 8 ke 20? Sekarang 8 lah, itu hari 20 kan. Pasal ada kuliah kot ada ni. Tapi balik sambung lagi. Kalau Rasulullah tu balik sambung lagi. Dalam khutbah Jumaat baru ni disebut yang lepas. Kalau tidak 20 tu bukan tarawih dia kata tak. Tapi dah ada. Tapi ada kat surau yang buat 8 saja. Tapi kena ingatkan kalau kata 8 sebab dia lepas daripada zaman Sayyidina Umar, dia 20 tarawih ni. Sayyidina Umar dia dah berijtihad begitu. Rasulullah kata ikutlah sunnahku dan sunnah sahabatku. Maka yang Sayyidina Umar buat tu adalah sunnah juga. Maka 20. Maka surau dengan masjid dia kena buat 20. Kawan tu nak buat 8 tu dia punya pasal. Nanti dia balik sambung. Dah kita buat 20 kerana itu adalah perintah Sayyidina Umar. Dan dalam mazhab Syafi'i menetapkan demikian 20 ya. Tapi kita sambung balik sambung relax buat 2 rakaat 4 rakaat buat relax kejap baring dulu ke, minum kopi dulu ke, lepas tu sambung lagi. Boleh buat gitu? Alamat alamat lah kalau buat gitu lah. Jadi kita kena set masa tu sini. Hidupkan malam itu dengan solat, dengan mengaji, tilawah dan sebagainya. InsyaAllah akan terkena ya. Bukan dengan kita ni sibuk nengok langit gitu kan, nengok langit mana tanda-tandanya tu. Nanti hilang masa, buang masa dengan menengok langit ya. Jadi kita beramal ya. Yang mana Rasulullah SAW menghidupkan malamnya dan juga mengejutkan ahli keluarga dia. Kejut anak-anak isteri semua bangun. Anak-anak bangunlah, susah kita ajar. Kita kena mengajar demikian. Jadi itulah sebahagian daripada amalan yang jadi peringatan pada saya dan tuan-tuan. Kita ada kesempatan lagi untuk kita perkemahkan lagi bulan Ramadan ni. Manalah tahu kok habis Ramadan umur pun habis ya. Itu yang kita bimbangkan. Jangan tak apa tahun depan ada, mana tahu. Nah, ada kawan-kawan kita yang tak sempat pun masuk Ramadan udah pergi dulu. Jadi kita ada sisa lagi daripada Ramadan ini ya. Marilah sama-sama kita meraih keberkatan dia dengan meningkatkan lagi kesedaran kita terhadap amalan-amalan yang patut kita buat supaya kita tidak tepuk dahi kalau masuk alam barzah. Kerana banyak amalan yang mudah-mudah. Perkara yang sunat tuan-tuan jangan tinggallah. Kerana yang sunat-sunat itu diganjari pahala fardu dan yang fardu diganjari 70 kali ganda berbanding dengan bulan biasa. Termasuk juga kalau kita ada kesempatan, kemampuan pergi umrah di dalam bulan Ramadan kerana ganjarannya seperti pahala haji dan umrah, pahala haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai setakat ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincang memberi manfaat pada diri saya dan tuan-tuan. Sama-sama kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk kita dapat melaksanakannya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.